Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, murid-murid, untuk pembelajaran sirah pada hari ini yang mana kita akan masuk pada tajuk baru iaitu perjanjian Hudaibiyah. Tapi sebelum kita masuk pada tajuk kita yang baru, Ustazah ingin mengulang kaji sedikit tentang Bai'atul Ridwan yang mana anak murid semua telah pun belajar bersama dengan ataupun menonton video daripada sahabat Ustazah iaitu Ustazah Hanizah yang mana merupakan juga idola Ustazah lah sebab dia juga berkemahiran dalam mengajar subjek-subjek sirah lah. Okey, jadi daripada perkongsian yang Ustazah Hanizah telah kongsikan pada minggu lepas, Ustazah ingin mengulang kaji sedikit supaya murid-murid semua lebih jelas tentang perjanjian ataupun Bai'atul Ridwan ni. Okey, apa yang disebabkan Bai'atul Ridwan ni berlaku pada tahun 6 Hijrah. Yang mana kenapa dinamakan Bai'atul Ridwan sebab umat Islam dan Rasulullah telah berhenti di sebatang pokok yang dan nama Bai'atul Ridwan ni diambil sempena sepohon pokok. Okey, kenapa dinamakan perjanjian ataupun Bai'atul Ridwan? Sebab ini adalah perjanjian yang telah diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang mana perjanjian ini berlaku di antara Rasulullah SAW dengan umat Islam yang hendak mengerjakan umrah. Okey, dan nama Bai'atul Ridwan, nama lain bagi Bai'atul Ridwan ataupun Bai'atul Ridwan ni juga dipanggil sebagai perjanjian sehidup semati. Kenapa dipanggil perjanjian sehidup semati? Sebabnya mereka ni, umat Islam ni telah berjanji setia untuk mengadakan Bai'atul Ridwan ni kerana hendak menuntut bela di atas kematian Saidina Uthman. Saidina Uthman dah mati. Berarti ini sangat mengejutkan. Sebab apa? Hakikatnya pada awalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni telah menghantar Saidina Uthman untuk pergi ke Mekah untuk sampaikan berita kepada penduduk-penduduk Mekah yang mana tujuan sebenar kedatangan mereka bukanlah untuk berperang tetapi hanya untuk menunaikan umrah. Mereka berniat baik. Mereka bukan saja datang nak perang. Tak. Okey. Lepas tu, kenapa boleh mereka nak pergi menunaikan umrah? Sebab apa? Kaum muhajirin ataupun puak muhajirin ni telah rindu kampung mereka. Mereka kan asal mereka daripada kota Mekah kan. Jadi mereka telah rindu kepada kota Mekah. Mereka pun telah sampaikan hasrat mereka kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Mereka kata mereka rindu sangat kampung halaman mereka. Lama mereka tak balik sana. Jadi satu hari tu Rasulullah SAW telah pun bermimpi, yang mana dalam mimpi Rasulullah SAW, Rasulullah bermimpi Rasulullah telah ataupun baginda telah bermimpi telah masuk ke Masjidil Haram dalam keadaan bercukur dan bergunting rambut bersama dengan para sahabat. Jadi Rasulullah telah bermimpi macam tu. Di sini Rasulullah telah menyatakan hasrat untuk kat sinilah untuk membawa mereka semua menunaikan umrah. Agak-agak kita, contohlah kita ni semua yang dah lama tak balik kampung ni kan, contohlah cakaplah contoh Ustazah lamanya tak balik kampung. Ustazah pun cakap dengan suami Ustazah, bang, lama saya tak balik kampung. Rindu rasanya nak balik kampung. Tiba-tiba satu hari ni suami Ustazah ajak Ustazah balik kampung. Kita happy tak? Mestilah kita happy kan. Macam tu juga Puan Muhajirin ni. Puan Muhajirin rasa sangat gembira. Sebab apa? Dapat balik ke kampung halaman mereka. Dapat jenguk kampung halaman mereka kan. Tambah pula nak menunaikan umrah. Lagilah seronok. Okey. Jadi pada nota yang ni, umrah ni, mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam Madinah seramai 1,500 orang. Ramai juga kan? Yang terdiri daripada kaum Muhajirin dan kaum Ansar untuk menuju ke Mekah untuk mengerjakan ibadat umrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkan umat Islam membawa pedang yang bersarung untuk tujuan keselamatan. Kenapa boleh bawa pedang? Hanya sebagai tujuan keselamatan, bukan sebab mereka nak perang. Tujuan mereka bukan sebab nak perang, tapi sekadar untuk tujuan keselamatan. Okey, semasa di Hudaibiyah, Rasulullah SAW telah mengutuskan Saidina Uthman. Mereka berhenti sekejap dekat Hudaibiyah. Mereka telah mengutuskan Saidina Uthman ke kota Mekah untuk memberitahu tujuan sebab tak nak mereka terkejut. Mereka rasa macam satu ancaman. Tapi niat mereka hanyalah untuk menunaikan umrah. Saidina Uthman juga diminta menyampaikan berita gembira kepada kaum muslimin yang tertindas di Mekah bahawa kemenangan sudah hampir tiba. Nampak?
Rasulullah siap pesan pada Saidina Osman untuk bagi tahu dekat kaum muslimin yang berada di Mekah yang tertindas tu, kemenangan sedang hampir tiba. Beliau telah ditahan oleh orang musyrikin Quraisy Mekah selama 3 hari. Nampak? Saidina Osman telah ditahan oleh orang musyrikin selama 3 hari dan berbagai berita sampai ni kepada Rasulullah. Sampailah mereka kata Saidina Osman telah dibunuh. Agak-agak marah tak Rasulullah dengan umat Islam yang lain. Mesti mereka sangat marah. Umat Islam mengadakan Bai'atul Ridwan untuk mendapatkan kata sepakat sehidup semati bagi menuntut bela kematian Saidina Osman. Sebab tu dinamakan Bai'atul Ridwan, sebab mereka berjanji setia ni untuk membunuh ataupun untuk menuntut bela di atas kematian Saidina Osman. Walhal masa tu hanyalah satu ancaman ataupun satu ugutan yang mana mereka telah katakan Saidina Osman telah dibunuh. Sedangkan Saidina Osman telah ditahan selama 3 hari oleh kaum musyrikin di Mekah. Okey, jadi kita akan masuk pada tajuk baru kita hari ini, iaitu Perjanjian Hudaibiyah. Yang mana Perjanjian Hudaibiyah ni berlaku. Okey, kita tengok Okey, Ustazah besarkan sikit kat sini. Okey, Perjanjian Hudaibiyah ni berlaku pada tahun ke-6 Hijrah selepas Bai'atul Ridwan. Perjanjian ini berlaku di antara orang kafir Quraisy Mekah dengan umat Islam Madinah yang hendak mengerjakan ibadat umrah. Pihak Islam diketuai oleh Rasulullah SAW dan orang kafir pula diketuai oleh Suhail bin Amru. Perjanjian ini menjadi detik permulaan perluasan perkembangan Islam hingga ke seluruh semenanjung tanah Arab. Okey, daripada peristiwa inilah berlakunya satu hikmah yang mana Islam dapat disebarkan dengan lebih meluas lagi. Bukan satu benda yang buruk, malahan walaupun ada kesan yang sampingannya, tetapi secara hikmahnya Islam dapat disebarkan secara meluas lagi. Okey, itu pengenalan dia. Okey, kita tengok apakah sebab berlakunya perjanjian Hudaibiyah ni. Okey, kita tengok. Orang Islam telah mendengar. Okey, sebentar Ustazah kotakkan dia dulu supaya murid-murid semua lebih nampak. Okey, kita tengok kat sini Okey. Okey. Orang Islam telah mendengar berita tentang Sayyidina Uthman bin Affan ditangkap dan dibunuh oleh orang kafir Quraisy Mekah. Rasulullah SAW dan umat Islam mengadakan Bai'atul Ridwan bagi menuntut bela atas kematian Saidina Uthman. Apabila orang kafir mengetahui rancangan umat Islam yang telah mengadakan Bai'atul Ridwan, mereka berasa takut dan bimbang. Mula-mula mereka nak takutkan orang Islam ni. Tapi bila mereka melihat orang kafir ni melihat kebangkitan orang Islam untuk menuntut bela di atas kematian Saidina Uthman, mereka berasa takut dan bimbang. Apa lagi? Jadi akhirnya, tengok kat sini, akhirnya mereka mengambil keputusan untuk berdamai dengan Rasulullah SAW dan umat Islam bagi menyelesaikan perbalahan yang berlaku. Orang kafir Quraisy Mekah telah menghantar rombongan mereka yang diketuai oleh Suhail bin Amru. Kedua-dua belah pihak telah memilih wakil masing-masing bagi melaksanakan perjanjian tersebut. Sebenarnya Saidina Uthman tak mati pun, Saidina Uthman tak dibunuh pun. Mereka hanya menahan Saidina Uthman dan menyebarkan berita palsu. Dan akhirnya tindakan mereka tu telah memakan diri mereka semula. Sebab apa? Bila orang Islam terlalu marah, mereka berniat untuk menuntut bela di atas kematian Saidina Uthman. Jadi bila orang Islam bersatu, mereka rasa gerun. Mereka rasa takut dan bimbang. Jadi mereka melepaskan dan mereka telah menghantar rombongan yang diketuai oleh siapa? Suhail bin Amru telah mengetuai rombongan bagi kafir dan Rasulullah SAW sendiri telah mengetuai rombongan orang-orang Islam. Okey, jadi bila mana orang-orang Islam, bila mana mereka telah bertemu di Hudaibiyah, mereka telah berbincang dan mereka memilih wakil masing-masing bagi melaksanakan perjanjian tersebut. Okey, kita tengok kat sini. Okey, wakil pihak musyrikin. Okey, tengok. Wakil pihak musyrikin Mekah ialah Suhail bin Amru, wakil pihak muslimin Madinah ialah Rasulullah SAW dan Sayyidina Ali bin Abi Talib sebagai juru tulis. Ingat, Sayyidina Ali pula dilantik sebagai juru tulis. Bukan Sayyidina Ali ni sebagai ketua ataupun wakil daripada tentera Islam, dari orang Islam. Tapi dia hanya sebagai juru tulis. Sebab apa? Ini adalah sebuah perjanjian. Perjanjian perlu ditulis supaya ada hitam putihnya. Okey. Jadi seterusnya,
Okey, pada muka surat 46. Okey, kandungan perjanjian Hudaibiyah. Kita boleh tengok kat sini. Kandungan perjanjian Hudaibiyah. Okey, kita tengok yang pertama. Apa kandungan perjanjian Hudaibiyah? Kenapa perjanjian Hudaibiyah ni memberi satu impak yang positif kepada orang Islam? Okey, kita tengok. Yang pertama, mewujudkan keamanan bersama dengan mengadakan kegenjatan senjata selama 10 tahun. Lama tu kan. Selama 10 tahun mereka perlu mengadakan genjatan senjata. Apa maksud genjatan senjata tu? Genjatan senjata tu maksudnya mereka tidak boleh menggunakan sebarang senjata. Semua senjata perlu disimpan. Tak boleh menggunakan senjata. Maksudnya tiada peperangan yang berlaku. Yang kedua, orang-orang Islam yang ditawan oleh kafir musyrikin tidak perlu dikembalikan kepada pihak Islam. Maksudnya, kalau orang-orang Islam yang ditawan oleh orang kafir, tidak perlu dikembalikan kepada pihak Islam. Tak apa, mereka nak simpan tak apa, tak ada masalah. Jadi, benda ni macam rasa macam menang dekat orang kafir kan? Tapi, tak apa. Okey, yang ketiga pula, orang Quraisy yang lari ke pihak Islam Madinah tanpa kebenaran walinya hendaklah dikembalikan ke pihak kafir Quraisy Mekah. Maksudnya, ada pihak Quraisy yang lari ke pihak Islam Madinah tanpa kebenaran ibu bapa ataupun mereka lari sendiri. Mereka perlu dikembalikan kepada kafir Quraisy Mekah. Yang keempat, kedua-dua belah pihak bebas membuat perjanjian dengan mana-mana kaum Arab yang lain. Dan yang terakhir sekali, orang Islam, orang-orang Islam yang tidak dibenarkan mengerjakan umrah pada tahun itu, pada tahun tersebut, tetapi mereka dibenarkan melakukan umrah pada tahun berikutnya. Jadi, fair lah, tak ada masalah. Mereka kata tak boleh tunaikan umrah tahun ni. Boleh tunaikan umrah pada tahun seterusnya. So, untuk jadi adil, untuk jadikan perkara tersebut menjadi damai, just ikut je lah. Rasulullah pun ikut perjanjian tersebut. Dan sama-sama saling bersetuju untuk melakukan perjanjian tersebut. Okey? Dan apa kesan dia? Apa kesan perjanjian Hudaibiyah ni? Jom kita tengok sama-sama. Okey, kesannya yang pertama, pada jangka masa panjang, perjanjian tersebut menguntungkan pihak Islam. Menguntungkanlah sebab genjatan senjata selama 10 tahun. Bayangkan dalam 10 tahun tu Rasulullah boleh menyebarkan agama Islam dengan lebih meluas lagi. Dan yang kedua, kaum musyrikin mula mengiktiraf negara Islam pemimpin Rasulullah SAW. Nampak? Kaum musyrikin mula mengiktiraf negara Islam pimpinan Rasulullah SAW. Maksudnya, bila mana mereka melihat akhlak Rasulullah macam tu kan. Lepas tu mereka telah mengiktiraf mana-mana negara yang dipimpin oleh Rasulullah SAW adalah negara-negara Islam. Negara-negara yang memang sesuatu yang perlu dihormatilah bila mana di bawah pimpinan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, ramai penduduk Mekah mula tertarik untuk memeluk agama Islam. Nampak tak? Bukan semestinya kita perlu gaduh kan? Kita berdamai. Dengan cara berdamai, tiba-tiba ramai pula penduduk-penduduk di Mekah mula tertarik untuk memeluk agama Islam. Ini satu perkara yang bagus lah kan? Dan yang keempat, Rasulullah SAW mengambil kesempatan menyebarkan dakwah ke semenanjung tanah Arab. Nampak? Jadi kesempatan ni Rasulullah SAW telah ambil untuk menyebar luaskan lagi agama Islam, untuk menyebarkan dakwah baginda. Okey, sampai ke semenanjung tanah Arab lagi. Subhanallah. Okey, dan yang terakhir, melalui perjanjian Hudaibiyah, wujud keamanan di antara dua pihak. Kerana perjanjian Hudaibiyah ni ialah berlaku gencatan senjata. Rasulullah macam ikut je apa yang mereka nak. Hakikatnya sebenarnya itu memberi kebaikan yang lebih banyak lagi kepada agama Islam. Okey. Jadi umat Islam hendaklah bersifat bijak dan berani. Okey, ni dia punya iktibar lah. Ni iktibar dia. Orang Islam ni kena bersifat bijak dan berani. Kita tak boleh rasa macam memperbodohkan diri sendiri ataupun kita melakukan suatu perkara yang tidak sepatutnya. Lepas tu kita kena berani. Okey, permusuhan dapat dielakkan melalui perjanjian damai. Jadi kerana perjanjian damai tersebut tidak berlaku permusuhan, tidak berlaku pertumpahan darah, bahkan mereka dapat selesaikan dengan sempurna. Malahan Islam menjadi lebih luas tersebar kan. Okey, itu yang kita nak. Okey, murid-murid semua. Okey. Jadi, untuk pembelajaran kita pada hari ini iaitu perjanjian Hudaibiyah.
Jadi daripada asal Bai'atul Ridwan mereka menuntut sehidup semati tu kan. Perjanjian hidup semati tu sebab nak menuntut bela kematian Saidina Osman tu kan. Akhirnya peristiwa ini telah didamaikan dengan berlakunya perjanjian Hudaibiyah, dan isi penting kandungan perjanjian Hudaibiyah ni adalah isi penting yang kita sebagai umat Islam mesti kena tahu. Gejatan senjata 10 tahun ni semua apa kesan-kesan daripada perjanjian Hudaibiyah ni, adakah kesannya baik ataupun tidak kan. Jadi untuk seterusnya anak-anak murid semua boleh buat buku aktiviti masing-masing. Nanti hantarkan buku aktiviti berkenaan dengan tajuk perjanjian Hudaibiyah, hantarkan ke dalam GC. Okey, kalau ada tak faham boleh tanya. Okey, tak ada masalah. InsyaAllah Ustazah harap mana-mana kekurangan daripada Ustazah pada hari ini, Ustazah mohon maaf. Okey, dan Ustazah minta halal dengan anak-anak murid semua. Okey, jadi good luck. Okey, jaga diri. Okey, jaga SOP semua. Banyakkan doa pada Allah, banyakkan solat. Okey, sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.